Kemudian ini ialah sedikit ibrah ataupun pengajaran daripada apa yang diceritakan tadi. Apa sebab, apa motif, apa rahsia pengajaran yang kita dapat bila mana Nabi SAW ditakdirkan begini. Yang pertama ialah status kedudukan satu tarikan dalam usul dakwah. Status kedudukan, kalau Nabi ni lahir daripada golongan ataupun keturunan yang mana nasab dia ada masalah. Nasab dia keturunan ada dalam pada banyak nasab daripada awal sampai ke Nabi tu ada seorang tu pembunuh, seorang tu dia pencuri. Jadi orang kata, alah macamlah aku tak tahu dulu Pak Hang dulu pencuri. Dia akan jadi begitu. Sebab tu Allah pelihara nasab tu Nabi daripada awal sampai kepada Nabi keturunan yang baik-baik. Jadi musuh-musuh Islam, orang nak jatuhkan Nabi tak boleh kata, dulu macam tak kenal Pak Hang apa. Aku kenal itu orang. Tak ada gitu sebab apa? Allah pelihara nasab keturunan Nabi SAW menyebabkan orang minat. Oh, Muhammad ni bagus, Tok dia bagus, keturunan semua bagus, Bani Hashim orang paling kabilah yang paling dimuliakan. Dia dikatakan orang Quraisy. Jadi dia memberi tarikan untuk mempercayai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencorakkan jiwa seorang dai dengan ketabahan dalam menghadapi cabaran dan bekalan nilai kemanusiaan. Bila mana ditarbiyah, bila mana dibentuk dalam kondisi yang bukan senang, dalam kondisi yang susah, duduk kat kampung, duduk di jauh pada pendalaman. Jadi dia biasa rasa kepuritan. Dia pandai ataupun dia menghargai erti nilai kesabaran, erti nilai rezeki. Dia reti menghargai. Maka bila dia keluar dari kampung besok, dia tak jadi orang yang sebut sebagai culture shock, kejutan budaya. Sebab apa? Dia dah ditarbiyah dengan keadaan sekalian yang mana keadaan sekalian itu menghargai apa yang dia ada. Iqna', sifat qanaah, cukup dengan apa yang ada, tak perlu lebih, tak perlu kurang. Jadi tidak menjadi masalah pada Nabi bila mana dia keluar dari sebab itu, dia dah ditarbiyah ataupun dibentuk dalam keadaan itu. Kemudian sebenarnya yang ketiga adalah pendakwah yang hidup dalam suasana yang lebih hampir kepada fitrah semula jadi dan jauh daripada kehidupan kompleks, kemudian pemikiran, kekuatan akal, tubuh badan dan juga jiwa yang sejahtera, rasional, pemikiran akan mudah dibentuk. Bila mana seorang pendakwah itu berada dalam medan ataupun realiti kehidupan sebenar. Sebab itu, petani, siapa yang boleh memahami petani? Hanya petani yang memahami petani. Siapa boleh memahami orang yang dalam kos ataupun jurusan pelajar Islam? Hanya orang pelajar Islam yang memahami orang pelajar Islam. Siapa yang memahami keadaan orang pelajar perubatan? Orang luar takkan faham orang perubatan atau pelajar perubatan. Sebab tu hari ni kata, Ustaz, kami belajar perubatan susah Ustaz, kenapa nonton ni? Nanti orang muda kata, kami pun kenapa agak apa syair apa Quran. Takkan fahami sebab apa? Kita tak duduk kat tempat sendiri. Tapi sebab itu Nabi SAW dilahirkan ataupun dihantar ke tempat medan yang sebenar. Realitinya, gembala kambing. Jadi tak ada masalah untuk Nabi. Bila mana besar, bila mana nak jadi seorang pendakwah, jadi da'i, dia tahulah kesusahan sebagai seorang da'i. Bila mana kata, aku ni macam mana dakwah, aku ni gembala kambing, aku gembala kambing juga. Jadi ajak orang buat perkara baik. Berada di realiti itu memudahkan da'i tersebut untuk memahami keadaan, kondisi ataupun sekarang disebut istilah waqi'. Istilah waqi', faham waqi'. Sebab apa? Kata ada orang kata tak faham waqi', kita faham waqi'. Atau kita memahami waqi', maka mudah untuk menyampaikan dakwah itu sendiri. Baik, seterusnya hanya orang yang cerdik dan cerdas layak memegang tampuk dakwah dan pimpinan. Untuk itu seorang da'i ni kita kena cerdik. Seperti Nabi dia cerdik. Dia tak jadi orang yang bodoh, walaupun Nabi ni orang yang sebut sebagai ami, buta huruf. Bila mana berlaku wahyu pertama, Jibril minta sebut Iqra', Nabi tak boleh sebut ma ana biqari'in. Sehingga 3 kali sebut, Jibril peluk lepas 3 kali Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak pandai, Nabi kata aku tak pandai, ma ana biqari', aku tak pandai. Aku tak boleh nak sebut. Aku tak boleh nak baca. Ma ana biqari', aku tak boleh baca. Maka Jibril peluk lepas. Sebab apa? Inilah konsep dalam PMP, pembelajaran dan pengajaran. Ada satu ketika bila mana kita berhadapan dengan student, kita berhadapan dengan orang yang kita nak mengajar, dia tak mampu menerima apa pengajaran kita. Maka tarikan yang lebih baik ialah kita dekat dengan dia. Pegang aku masalah. Beza dengan ustaz di sini, cikgu di sini, muda-muda sana. Apa masalah? Dah ajar dia bodoh lah. Tak sampai jauh. Bila jauh dia akan rasa kesok hati tu, kesok. Kesok hati kan? Kesok bukan kesok? Kesok. Kesok boleh. Ada 2 riwayat Jadi tak sampai. Sebab itu Jibril bila mana Nabi kata ma ana biqari, Jibril peluk dia. Peluk lepas ulang balik.
ulang balik. Itu cara penyampaian dari sudut pembelajaran pengajaran. Okey. Jadi Nabi ni orang yang cerdik. Jadi orang yang jadi da'i ni ialah orang yang kena cerdik lah. Maksudnya dia membezakan, kalau da'i ni dia juga dia tahu wakil, dia tahu guna, kalau dalam kaedah sekarang dia tahu mengaplikasikan maqasid syar'iyah, muazanatnya, aulawiyatnya, apa lagi, tafsirnya, wakilnya, nususnya, kat mana nak guna nas ini, kat mana tak perlu guna nas ini, dia ada perkara yang kena faham. Dan seterusnya dalam urusan sehari hidup, seorang pendakwah perlu bergantung kepada usaha pribadinya dan sumber pencarian yang mulia. Dia tidak mengemis, merendah diri ataupun merendah harga diri atau hina. Sebab itu Nabi SAW jadi pengembala kambing, cari duit sendiri. Boleh tak kalau Allah SWT nak takdirkan Nabi ni jadi golongan orang kaya? Boleh. Tetapi akan datang bila mana orang kata kamu kena berdakwah. Saya nak dakwah, macam mana Nabi boleh lalu dakwah dia orang kaya? Ayah ada banyak harta, saya orang miskin. Jadi sebab ada perkara ini Allah pelihara. Jadi Allah kata, Allah takdirkan Nabi Muhammad untuk jadi seorang pengembala kambing, cari rezeki sendiri, cari pendapatan sendiri. Dan bila mana kata, kenapa tak berdakwah? Saya tak ada duit lah. Nabi tak ada duit juga. Nabi gembala kambing, cari duit sendiri, boleh berdakwah. Itu di antara hikmah bila mana Allah takdirkan kehidupan Nabi sebelum dia sebagai Rasul dengan mengembala kambing tadi. Nampak? Allah susun tu satu persatu tu nak bagi kita faham. Setiap Allah takdirkan untuk Nabi ni cermin kepada kita. Adakah ini kita ni senang dah, tak perlu gembala kambing pun. Telefon je, ayah, ada dalam ekor tu kosong je ayah. Biasa ada 5 ke 4 ke, tapi saya buka dia kosong. Macam mana ayah? Okey, tak apa. Ayah tambah satu nanti, bungkus satu baru. Kita biasa jual. Tak apa ayah. Ayah hantarlah sekeping-keping. Ayah merah dalam poket tu. Bank in lah sikit. Tak payah yang warna merah tu macam biasa sangat. Warna hijau ke biru-biru sikit kilat. Kita sekarang mudah. Tapi Nabi dulu susah. Kemudian selanjutnya, kehidupan pendakwah yang baik ketika remaja menjamin beliau dalam dakwah kepada Allah SWT, pengislahan akhlak dan memerangi mungkar. Ini kerana dia tidak akan dapat berhadapan orang yang mencemuh kepribadiannya ketika dia masih berkecimpung dalam dakwah. Baik. Sebab itu bila mana seorang pendakwah, seorang da'i, kehidupan dia dalam keadaan yang sangat baik, maka dia tak menjadi hujah pada orang. Macam hari ni lah, ada setiap pengalaman anda masuk tahfiz dulu, masuk sekolah orang tabligh. Jadi sekolah tabligh ni kan ada buat ziarah, petang-petang lepas asar buat ziarah. Jadi satu ketika kita kat rumah, orang luar tak ada masalah. Tiba-tiba jemaah tu datang dekat rumah kat kampung. Jadi kawan-kawan dia kata, Ustaz, apa lagi? Jom naik rumah kami. Orang kampung sini jam lah. Kita pun pergi, Assalamualaikum. Hang, dulu hang nakal loh. Sekarang jadi bagus loh. Dulu hang main parit. Sekarang jadi ustaz lah. Mahal. Memberi satu benda yang cukup besar gitu semua pun nak buat ni. Nak bagi posisi. Dulu saya jahat, saya baik. Orang kampung, biasalah. Dia dah kenal kita dari kecil. Jadi, kalau kita jadi ustaz besar ataupun kita jadi piu, contoh kan. Piu, kenapa ustaz ni orang sedikit gila kat Mesir. Dia jadi piu. Cerai. Contoh kan. Akan jadi macam tu. Sebab apa? Peribadi dulu ada sedikit masalah orang kaidat bila. Jadi Nabi tidak begitu. Perjalanan hidup Nabi sempurna, tak ada apa-apa cacat cela, tak ada apa-apa benda yang boleh menyebabkan jadi fitnah pada dia, menyebabkan benda jadi dia mencegah pada kemungkaran. Orang tak lepit dengan apa yang dia. Dulu kamu buat juga, sekarang dia pun bagus tak? Sebab apa? Dia dah buat kehidupan dia sebuah kehidupan yang dipelihara oleh Allah SWT. Pengalaman berdakwah musafir, bergaul dengan orang ramai, memahami adat dan situasi masalah mereka dan memberi kesan besar kepada kerjaan dakwahnya. Ini dah sebut tadi ni. Bila Nabi keluar daripada Mekah, tengok keadaan orang luar, Nabi memahami macam mana konsep untuk bermuamalah, bagaimana konsep untuk berdakwah, dan Nabi tahu wakil ataupun kefahaman keadaan situasi setempat untuk melaksanakan dakwah. Dari masa ke masa pendakwah kepada Allah mestilah mempunyai waktu untuk dia bersendiri. Dan tempoh itu rohnya berhubung kepada Allah SWT, jiwanya dibersihkan daripada kekotoran akhlak tercela daripada kehidupan kacau balau di sekelilingnya. Ini ialah berkenaan dengan bila mana Nabi Muhammad SAW satu ketika dalam bulan puasa Allah bagi satu rasa pada Nabi untuk beruzlah. Beruzlah ni bersendirian di Gua Hira sebelum berlakunya wahyu yang pertama. Nabi dah ada rasa nak pergi bersendirian sementara, maka Nabi pergi ke Gua Hira. Maka Allah bagi rasa seronok pula Nabi bila bersendirian, rasa seronok, rasa macam sebati je seronok je dekat Gua Hira tadi tu sebelum berlakunya
sebelum berlakunya peristiwa wahyu pertama. Sebab apa? Sebab kalau sekiranya tiba-tiba Allah bagi arahan Nabi, Muhammad, kamu kena pergi ke Gua Hira. Dia tak pernah tahu Gua Hira tu kat mana. Kamu kena ke Gua Hira. Jadi Nabi dah kata, sebab pula kena ke Gua Hira. Tiba-tiba dapat arahan ke Gua Hira, dia pelik. Sebab tu Allah datangkan pada perasaan Nabi rasa macam nak bersendirian di Gua Hira. Jadi bila badan dah wahyu nak diturunkan wahyu pun tak rasa pelik. Sebab tempat yang Nabi pergi itu tempat yang Nabi biasa pergi. Macam kita lah kan. Tiba-tiba je ayah kata, hang pergi faham? Faham. Buat apa ya? Kita kata, kenapa? Sebab apa saya kena pergi faham? Apa rasional yang suruh sebab? Apa masalah mak ayah suruh saya pergi faham? Mana tu? Sebab apa kita tak bisa pergi pun faham? Contoh. Tapi bila kita dah biasa lazim ke tempat tersebut, jadi kita tak ada masalah pun. Oh, ayah nak suruh saya pergi tengok tanah ayah ke? Oh, ayah nak suruh saya pergi ziarah adik-adik ayah ke sana ke? Sebab apa? Benda tersebut benda yang lazim dan kita dah biasa dengan keadaan tersebut. Itu dua perkara yang disebut dalam ibrah berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita faham hari ini, kehidupan Nabi sebelum menjadi rasul Allah telah jaga. Daripada dia bayi sampai remaja, sampai dewasa, sampai dia akhir rasul, dan Nabi di akhir rasul bukan umur 12 tahun, umur 40 tahun. Daripada Nabi lahir sampai umur 40 tahun ialah proses tarbiyah Nabi. Nabi diangkat di rasul umur 40 tahun. Sedangkan kalau kita baca sirah Nabi dulu, ada yang lahir itu dah jadi Nabi dah. Lahir itu dah boleh cakap dah, Allah bagi mukjizat dah. Tapi Nabi ni Allah proses untuk tarbiyah dia selama 40 tahun sebelum diangkat di rasul. Dan selama 40 tahun tu macam-macam Allah tarbiyah Nabi dan menjadikan Nabi ni solid. Menjadikan Nabi ni betul-betul power punya pendakwah, power punya dai, bukannya biasa punya, excellent punya. Sebab apa? Dah ditarbiyah 40 tahun. Maksudnya dah habis dah macam-macam pengajaran, macam-macam bentuk pendidikan dibagi pada Nabi. Maka akhirnya 40 tahun tempoh yang cukup matang untuk melahirkan seorang pendakwah. Maka lahirlah Nabi disebut sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca dan kita faham apa yang disebutkan tadi, kita dapat lihat dan kita compare dengan kehidupan kita. Apa yang kita tengok. Nabi daripada kecil tak diajar perkara yang maksiat. Kita hari ni kata lahir je, mak kita ke kakak kita dia lahir dia anak. Kalau Nabi tak didendangkan perkara pelik, tapi kita lahir je tidurlah Arjuna beta. Itu kita sekarang. Sekarang kita tu Arjuna beta. Orang dulu macam mak dulu sallallahu ala Muhammad.